Panel Kumpulan Kerja Teknikal TWG telah meneliti kajian saintifik serta kajian kohort di Malaysia, terutamanya kepada kumpulan berumur 60 tahun ke atas. Terutamanya bagi mereka yang ada comorbidity seperti penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, penyakit hati dan diabetes. Mereka ni berisiko tinggi untuk mendapat gejala serius dan kematian daripada COVID-19. Dan kita juga telah melihat kepada pengalaman daripada negara-negara lain. Maka dengan itu, saya ingin umumkan bahawa individu berumur 60 tahun ke atas dengan comorbidity berisiko tinggi boleh diberikan dos penggalak kedua dengan selang masa sekurang-kurangnya 4 hingga 6 bulan selepas tarikh dos penggalak yang pertama. Ini saya nak tegaskan ya, ini tidak wajib, ini pilihan kepada mereka. Ini pilihan kepada individu 60 tahun ke atas yang mempunyai comorbidity berisiko tinggi. Can go for their second booster shot. Ya, dan kita akan umumkan bagaimana nak buat temu janji dan sebagainya. Ya, ini option kepada mereka. Ini tidak bukanlah kita buat program seperti PIK yang dulu, kita bagi option kepada mereka. Ya. Kedua, individu moderate atau severe immunocompromise yang ada masalah dengan sistem imun berumur 12 tahun ke atas boleh diberikan dos penggalak dengan selang masa sekurang-kurangnya 28 hari selepas tarikh dos kedua. Ini adalah untuk golongan remaja lah. Dulu memang kita ada untuk dewasa. So untuk golongan remaja 12 hingga 17 tahun yang ada masalah immunocompromise, yang ada masalah dengan sistem imun mereka, mereka boleh diberikan dos penggalak pertama, third dose, ya. Dan selang masa dia lah 28 hari, sekurang-kurangnya 28 hari selepas tarikh dos kedua. Ini kita serah kepada individu, ibu bapa, bincang dengan doktor mereka, clinician mereka untuk buat keputusan. Ya, sekali lagi, tiada apa-apa paksaan, ini kita bolehkan dan mereka boleh bincang dengan clinician sekiranya mereka ada masalah autoimun dan sebagainya, dan clinician boleh ataupun doktor mereka boleh sarankan untuk dapatkan dos yang ketiga ataupun dos penggalak. Buat masa ini, untuk bagi individu yang berumur 60 tahun ke atas yang sihat dan tidak mempunyai comorbidity berisiko tinggi. Tadi saya sebut yang 60 tahun yang ada comorbidity kan. Yang ini yang tidak ada, yang sihat, 60 tahun ke atas sihat, mereka boleh dapat dos penggalak kedua, tetapi mereka perlu bincang dengan pengamal perubatan dulu. Bincang dengan pengamal perubatan, kalau pengamal perubatan kata benefit ataupun kebaikan dia lebih daripada risiko, maka mereka boleh juga mendapat dos yang keempat ataupun dos penggalak yang kedua berdasarkan pertimbangan pengamal perubatan mereka. Ya. Manakala bagi buat masa ini, vaksin Comirnaty Pfizer merupakan vaksin yang disyorkan bagi dos penggalak kedua berdasarkan data saintifik yang sedia. Ya, so kita hanya akan bagi vaksin Pfizer untuk dos penggalak yang kedua. Manakala bagi individu berumur 60 tahun ke atas yang telah lengkap mengambil dos penggalak dan didapati mengalami jangkitan COVID-19, mereka layak menerima dos penggalak kedua 3 bulan selepas mereka pulih sepenuhnya. So kalau mereka 60 tahun ke atas dan mereka dah dijangkiti COVID, boosted already, wait another 3 months and then you can receive your second booster. Walau bagaimanapun, saya ingin maklumkan bahawa pelaksanaan SURE terbaru ini tidak akan menjejaskan status vaksinasi lengkap individu yang berisiko tinggi yang tidak mengambil dos penggalak kedua tersebut. KKM kini sedang mengemaskini garis panduan klinikal untuk pelaksanaan ini. Jadi kalau mereka yang berisiko tinggi yang kita bolehkan terima dos yang penggalak yang kedua, mereka tidak akan hilang status vaksinasi lengkap kalau dia tak nak ambil. Ini cuma optional kepada mereka. Kalau mereka rasa mereka nak dapatkan dos penggalak yang kedua, kita akan benarkan. Ya, ini seperti mana negara-negara lain pun telah melaksanakannya.
Saya juga ingin umumkan bahawa KKM setuju untuk menerima permohonan bagi individu yang ingin keluar negara untuk mendapatkan dos penggalak kedua bagi memenuhi keperluan keluar negara. Sebagai contoh, ada setengah negara di benua Eropah yang tidak mengiktiraf vaksin Sinovac ataupun Sinopharm sebagai dos primer dan juga dos penggalak. Justru individu yang ingin keluar negara ke negara tersebut boleh diberikan dos penggalak kedua selepas selang masa sekurang-kurangnya 1 bulan daripada dos penggalak pertama bagi memenuhi keperluan keluar negara. Contoh, saya terima 2 vaksin Sinovac dan dos penggalak Pfizer. Tapi saya nak pergi ke Germany, dia hanya menerima 2 Pfizer saja. Dia tak boleh terima Sinovac, Pfizer. Di Kementerian Kesihatan, kita akan terima permohonan daripada mereka yang akan keluar negara untuk dapatkan Pfizer yang kedua. Jadi dia Sinovac, Pfizer bagi tujuan pengembaraan. Ya.